Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Wahlul uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Thabbit aqdamana wa tamim taqsirana ya rabbana rabbal alamin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم حي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. اللهم اغفر لنا. Dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama-sama dalam pengajian kitab Hadis 40 yang dikarang oleh Imam Nawawi radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi 'ulumihi wa ja'alana minal mukhlishin bi qiraatih. Jadi kita sampai kepada perawi yang ataupun penulis kitab yang kedua yang menghimpunkan hadis 40, iaitu Imam Ar-Rabbani Muhammad ibn Aslam. Jadi kita sambung beberapa sifat dan pujian orang ataupun ulama sezaman dengannya. Jadi antaranya Imam Hakim meriwayatkan sampailah kepada berkatalah Ibnu Rafi'. Dia berkata dakhaltu ala Muhammad ibn Aslam. Aku masuk menziarahi Muhammad bin Aslam. Wa qabbaltu baina 'ainaihi. Dan aku mencium antara dua matanya. Wa ma syabbahtuhu illa bis sahabati. Dan tidaklah aku menyamakan Muhammad bin Aslam melainkan dengan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksud itu menunjukkan pertama sekali kepada ilmu yang ada di sisi Muhammad ibn Rafi'. Maksudnya mereka amat mengetahui sirah, perjalanan, cara hidup sahabat radhiyallahu anhum, sehingga kan apabila mereka melihat seorang manusia yang bersifat dengan akhlak sedemikian, mereka amat mengagungkannya dan memuliakannya. Itu kepentingan mengetahui akhlak mulia agar kita boleh menilai diri kita dan boleh menilai orang lain yang bersifat dengan akhlak tersebut. Dan Imam Hakim juga meriwayatkan daripada Ibnu Khuzaimah. Maksud Ibnu Khuzaimah, salah seorang ulama hadis yang agung, dia berkata, haddatsana man lam tara aynaya mithlah. Telah meriwayatkan kepadaku orang yang kedua mataku tidak pernah melihat orang seumpamanya. Siapakah orang tersebut? Abu Abdullah Muhammad bin Aslam. Orang tersebut ialah Imam Ar-Rabbani Muhammad ibn Aslam radhiyallahu anhu. Maksudnya Ibnu Khuzaimah sendiri membuat pengakuan bahawa tiada daripada mana-mana gurunya yang lebih agung dan lebih tinggi daripada Imam Muhammad ibn Aslam. Dan Imam Muhammad ibn Qasim berkata, dia mendengar Abu Ya'qub Marwazi di Baghdad. Aku bertanya kepadanya, kamu telah bersahabat dengan Muhammad bin Aslam dan kamu juga telah bersahabat dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Siapakah dari kalangan kedua-duanya yang terlebih tajam pemikirannya, yang terlebih agung dan terlebih memahami agama? Maka menjawablah. Dia berkata, wahai Abu Abdullah. Dia kata, mengapakah kamu bertanya sedemikian? Maksudnya Muhammad ibn Qasim, dia bertanya kepada Abu Ya'qub Marwazi tentang siapakah yang lebih utama antara Muhammad bin Aslam dan Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi Abu Ya'qub Marwazi menjawab, wahai Abu Abdullah, mengapakah kamu bertanya sedemikian? Sekiranya kamu ingin bertanya tentang Imam Muhammad bin Aslam pada 4 perkara, maka jangan sekali-kali kamu membandingkan dengan manusia yang lain. Maksudnya tidak akan ada manusia yang menyamai Imam Muhammad bin Aslam daripada 4 sudut perkara ini. Apakah 4 perkara tersebut? Al-basaru bid-din, amat mengetahui tentang agama. Wattiba'ul athar, dan mengikut segala yang diriwayatkan daripada Rasulullah, sahabat. Waz-zuhdu fid dunya, dan amat zuhud di dalam dunia. Wa fasahatuhu bil Qur'ani wan nahwu, dan dia amat fasih dengan Al-Quran dan nahwu. Kemudian dia berkata satu ketika Imam Ahmad bin Hanbal melihat kitab yang ditulis oleh Ibnu Aslam, Muhammad bin Aslam, yang bertajuk Ar-Rad al-Jahmiyah, fata'ajjaba minhu. Lalu dia berasa amat terkejut kan, dan berasa amat terkagum dengan kitab yang ditulis oleh Imam Muhammad bin Aslam. Dan akhir sekali Imam Abu Ya'qub berkata, adakah mata kamu pernah melihat manusia seperti Muhammad bin Aslam? Akhir sekali aku sendiri pun menjawab, la,
Tidak pernah sekali-kali. Dan kemudian kita lihat juga periwayatan ulama ataupun apa yang dinyatakan oleh ulama Islam daripada sudut kedudukan Imam Muhammad bin Aslam di dalam agama Islam. Jadi diriwayatkan daripada Imam Ishaq ibn Rahawai. Dia berkata dalam satu hadis yang diriwayat dan disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksud Nabi berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghimpunkan umat Nabi Muhammad di atas sesatu-satu kesesatan. Dan Nabi berkata, apabila kamu melihat perselisihan umat, fa'alaikum bis-sawadil azam. Hendaklah kamu tadi berpegang kepada jemaah yang paling besar. Ataupun warna sawat tu maksudnya warna hitam yang paling besar. Maksud sekiranya kita andakan manusia berkumpul dan rambut mereka semua tadi berwarna hitam, maka itu yang dimaksudkan dengan kumpulan manusia yang a'zam yang paling besar. Kemudian orang bertanya, wahai Aba Ya'qub, apakah yang dimaksudkan dengan as-sawadul azam? Yang dimaksudkan dengan kumpulan manusia yang paling besar tadi? Maka dia menjawab, ketahuilah bahawa yang dimaksudkan dengan kumpulan manusia yang paling besar ialah Muhammad ibn Aslam wa ashabuhu wa man tabi'ahu. Yang dimaksudkan dengan jemaah yang paling besar ialah Imam Muhammad bin Aslam itu sendiri di zamannya dan sahabat-sahabatnya dan siapa saja yang mengikut ajarannya. Kemudian dikata juga pernah seorang bertanya kepada Ibnu Mubarak, wahai Ibnu Mubarak, siapakah as-sawadul azam? Maka Imam Ibnu Mubarak juga menjawab jawapan yang sama. Imam yang dimaksudkan dengan sawadul azam di zaman beliau ialah Abu Hamzah As-Sukuri. Jadi Imam Ishaq berkata, di zaman Abdullah ibn Mubarak, manusia yang menjadi paksi kepada umat Islam ialah Abu Hamzah. Dan pada zaman kita, maksudnya Ishaq bin Rahawayh berkata, pada zaman kita, manusia menjadi paksi kepada semua umat Islam. Apabila umat Islam berselisih, mestilah mengikut pendapatnya, ialah Muhammad bin Aslam wa man tabi'ahu. Jadi Imam Ishaq berkata, Ishaq bin Rahawayh tadi berkata, sekiranya kamu bertanya kepada orang-orang jahil, apakah yang dimaksudkan dengan sawadul azam? Maka mereka akan berkata jama'atun nas, kumpulan yang paling ramai sekali manusia. Jadi Imam Ishaq berkata, wala ya'lamun, sesungguhnya mereka tidak mengetahui, annal jama'ata, yang dimaksudkan dengan jemaah tadi, ialah alimun mutamassikun bi atharin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tariqihi. Yang dimaksudkan dengan jemaah ialah satu orang alim yang amat berpegang teguh dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tarekat Nabi Muhammad, jalan Nabi Muhammad. Faman kana ma'ahu wa tabi'ahu fahuwal jama'ah wa man khalafahu fihi tarakal jama'ah. Maka Imam Ishaq berkata, siapa yang bersama-sama dengan imam tersebut, siapa yang bersama dengan orang alim tersebut dan siapa yang mengikutnya, maka itulah orang yang berada di dalam jemaah. Faman khalafahu fihi, siapa yang bercanggah dengannya, faqad tarakal jama'ata, sesungguhnya itulah orang yang meninggalkan jemaah. Jadi itulah yang kita selalu sebut ahli sunnah wal jamaah. Jadi dimaksudkan dengan jemaah tadi ialah imam yang berada pada setiap zaman. Yang imam tersebut menjadi paksi ke semua umat Islam. Dan siapa yang mengikut dan berada di bawah imam tersebut, mereka berada di dalam jemaah Islam. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memelihara kita semua. Dan kita lihat sudut tasawuf Imam Muhammad ibn Aslam radhiyallahu anhu. Seseorang daripada muridnya ataupun sahabatnya itu Muhammad ibn Qasim. Dia berkata, aku telah bersahabat dengan Imam Muhammad bin Aslam lebih daripada 20 tahun. Aku tidak pernah melihat dia sembahyang 2 rakaat sunat melainkan pada hari Jumaat sahaja. Dan satu ketika aku mendengar Imam Muhammad bin Aslam berkata dan dia bersumpah, kalau aku mampu untuk menunaikan solat sunat sekira-kira di tempat yang tak ada seorang pun, yang malaikat sendiri pun tak boleh melihatku, la fa'altu, nescaya aku akan melakukannya khaufan minar riya'i, kerana amat takut daripada riak. Dan selalulah dia tadi masuk ke dalam rumah dia dan kunci pintunya dan kita pun tak tahu apa yang dibuat di dalamnya. Sehinggalah satu ketika kami mendengar anak kecilnya melakonkan bunyian orang menangis. Jadi ibunya melarang. Kenapa kamu buat macam ni? Maka orang bertanya kepada ibunya, kenapa anak ni buat macam ni? Kenapa keluarkan bunyi orang menangis? Dia kata kerana anak ni selalu mendengar bapanya, iaitu Imam Muhammad bin Aslam, membaca Al-Quran, solat dan semua, kemudian menangis. Jadi budak tadi ataupun anak tadi dia meniru suara ayahnya. Dan dinyatakan bahawa sesungguhnya Imam Muhammad bin Aslam, apabila dia ingin keluar daripada biliknya, dia akan membasuh mukanya bersih-bersih dan dia akan memakai celap supaya tidak dilihat pada matanya kesan menangis tersebut.
Dan satu ketika Imam Muhammad bin Aslam berkata, "Wahai muridku, ya Aba Abdullah, apakah yang aku ingin daripada makhluk ini?" Jadi Imam Muhammad bin Aslam berkata, "Daku di dalam sulbi bapaku bersendirian. Kemudian daku masuk ke dalam perut ibuku bersendirian. Kemudian daku masuk ke dalam dunia bersendirian. Kemudian dicabut rohku juga bersendirian. Aku masuk ke dalam kuburku bersendirian. Akan datang Munkar dan Nakir bertanya kepadaku dalam keadaan daku bersendirian. Sekiranya aku pergi kepada perkara yang baik pun aku akan pergi bersendirian. Sekiranya diletakkan amalan dan dosa-dosaku di atas timbangan, aku akan berada bersendirian. Dan apabila aku dibangkitkan ke dalam syurga, aku akan dibangkitkan bersendirian. Dan sekiranya aku kebangkitkan ke dalam neraka, kan aku akan dibangkitkan bersendirian. Famali walinnas. Jadi apakah yang aku kendaki? Apakah tak ada hubungan antara aku dengan manusia-manusia ni? Kemudian dia duduk sekejap, dia berfikir, kan tiba-tiba dia menggeletar sehingga dia jatuh. Tidak sedarkan dirinya. Dan Imam Muhammad bin Aslam berkata, "Wallahi, allazi la ilaha illahu, ma ra'aitu nafsan tusalli ila al-qiblati syarran 'indi min nafsi." Nah, ini panduan kepada kita lah. Maksud Imam Muhammad bin Aslam yang diistilahkan sebagai Rabbani di zamannya. Dia berkata, "Demi Allah yang tiada Tuhan melainkan Allah, tidak pernah daku melihat mana-mana manusia ataupun mana-mana jiwa yang sembahyang menghadap kepada kiblat yang lebih jahat orang tersebut daripada diriku." Jadi itu akidah kan yang dipegang oleh Imam Muhammad bin Aslam bahawa dia ialah manusia yang paling jahat yang berada di zamannya. Jadi moga-moga kita dapat merendahkan diri. Jangan sekali-kali kita tadi memuji diri kita, bahkan kita sentiasalah menganggap kitalah manusia yang paling banyak sekali dosa dan kitalah manusia yang paling banyak sekali buat maksiat dan seumpamanya. Dan daripada sudut sedekah Imam Muhammad bin Aslam, Imam Muhammad bin Aslam selalu menghantar makanan, selalu menghantar bantuan kewangan kepada sesuatu kaum, memberi pakaian kepada mereka, dan dia sentiasa berkata kepada orang utusan tadi, "Hendaklah kamu tadi memastikan orang-orang yang menerima bantuan-bantuan tersebut tidak mengetahui siapakah yang mengutuskan bantuan tersebut." Dan orang yang menghantar bantuan tadi dia kata, "Aku tak pernah mengetahui semenjak aku bersahabat dengannya, dia tadi memberi bantuan-bantuan kepada manusia dengan bilangan yang lebih kurang daripada 100 dirham. Kecuali satu ketika yang dia tadi tidak mampu. Daripada 100 dirham dia masukkan pada hari lebih kurang dalam 700 ringgit. Dan akhir sekali kita bincangkan kewafatan Imam Muhammad bin Aslam radhiyallahu anhu. Jadi Imam Muhammad bin Aslam satu ketika dia sakit di rumah salah seorang daripada ahli Tus. Jadi Imam Muhammad berkata kepada tuan rumah tersebut, "Janganlah kamu meninggalkan daku pada malam ini." Dia kata, "Dan daku sesungguhnya akan datang urut perintah Allah Subhanahu Wa Taala sebelum daku sempat berpagi. Dan sekiranya daku mati, kan kamu jangan tunggu lagi. Hendaklah kamu terima memandikan daku pada waktu tersebut dan kamu mengkafankan daku." Dan maka dia kata Imam Muhammad bin Aslam pun meninggal dunia di tengah malam tersebut. Maka datanglah pemerintah, sahabat kepada pemerintah atau menteri, Tahir bin Abdullah, dan mereka tadi mengarahkan untuk membawa Imam Muhammad bin Aslam kepada tanah perkuburan kan untuk disemayangkan. Dan apabila diletakkan jenazah, maka manusia datang dengan bilangan yang begitu ramai, walaupun tak ada seorang pun yang memberitahu bahawa Syekh Muhammad bin Aslam sudah meninggal dunia. Dan dia tadi dikebumikan di sebelah kubur Ishaq ibn Rahawayh radhiyallahu anhum ajma'in. Dan Imam Ibrahim ibn Ismail Anbari berkata, dia pada ketika itu berada di Mesir. Dia kata, "Aku sedang menulis pada waktu malam kitab-kitab daripada Ibn Wahad. Dan hari tersebut ialah hari kelima daripada yang telah berlalu daripada bulan Muharram. Kan pada tahun 240. Tiba-tiba aku mendengar suara yang mengatakan, 'Wahai Ibrahim, sesungguhnya telah mati seorang hamba Allah yang amat soleh, iaitu Imam Muhammad bin Aslam.' Maka aku berasa terkejut kerana mendengar suara tersebut. Lalu aku menuliskan tarikh dan waktu aku mendengar waktu tersebut di belakang kitabku. Maka apabila aku sampai berita tentang kematian Muhammad bin Aslam, maka memang benarlah dia telah meninggal dunia pada waktu tersebut." Dan Imam Ahmad bin Nasr Naisaburi berkata, menghadiri solat jenazah Imam Muhammad bin Aslam hampir 1,000,000 orang manusia. Dan ditanya kepada Imam Ahmad bin Nasr, "Ya Aba Abdullah," dia kata, "Wahai
Abu Abdillah, bagaimana boleh datang sampai manusia sejuta orang menunaikan solat jenazah kepada Imam Muhammad bin Aslam? Dia kata benar. Dia kata sememangnya telah datang hampir sejuta orang manusia. Bahkan kerana yang datang tadi tu semua orang, sama ada orang yang soleh. Dia kata dan datang menunaikan solat tersebut salihuhum wa talihuhum. Sama ada orang tadi ialah orang yang zahirnya baik ataupun orang yang kita lihat orang tadi ialah ahli maksiat. Kesemuanya datang kerana mengagungkan Imam Muhammad bin Aslam. Dan akhir sekali dia berkata, lam na'rif li hadzal rajuli nadhiran. Kami tidak mengetahui ada manusia, mana-mana manusia yang seumpama dengan Imam Muhammad bin Aslam yang telah meninggal dunia ini. Jadi moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keberkatan penulis iaitu Imam Rabbani Muhammad bin Aslam kepada kita, bukan salah seorang penulis hadis 40 sebelum daripada zaman Imam Nawawi radhiyallahu anhu, dan moga-moga apabila kita mendengar sejarah hidup dan ibadatnya, moga-moga akan membangkitkan semangat di dalam diri kita untuk merendah diri dan untuk menguatkan lagi kita tadi menuntut ilmu dan menguatkan lagi ibadat kita, menyembunyikan ibadat kita di hadapan manusia. Wallahu ta'ala alam. Dan segala yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala salah silap itu daripada diri saya sendiri. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم